Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama balik kitab Sabilan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, fasal ke 8 lah. Fasal ke 8 dalam bab haji ni, wajib haji. Wajib haji itu ada 6 perkara. Pertama, bermalam di Muzdalifah. Sudah tengah malam, dia bukan rukun haji ni, wajib haji lah, tak buat kena dam dah. Bermalam di Muzdalifah sudah tengah malam hari raya haji. Dan sudah dianggap bermalam, yakni berhenti sementara sekalipun. Hanya sekadar lalu saja di Muzdalifah, yang dikiaskan dengan wukuf di Arafah. Jadi kita daripada Arafah nak sampai ke Mekah tu ada Muzdalifah. Jadi lalu saja pun tengah malam tu padan lah. Malam raya lah, malam 10 Zulhijjah, malam raya lah. Sebagai ulama berkata bermalam di Muzdalifah salah satu rukun haji. Ada setengah ulama kata rukun haji dah. Ada kata taklah wajib haji. Maka berdasarkan qaul yang dhaif ini tidak sah haji kalau tidak bermalam di Muzdalifah. Tapi dhaif dah. Dan tidak wajib bermalam di Muzdalifah bagi orang yang mendapatkan uzur yang menghalanginya bermalam, umpamanya takut binasa harta yang disayanginya, atau kerana sibuk mengejar waktu wukuf di Arafah, atau kerana sibuk dengan tawaf ifadah. Lepas wukuf Arafah itu tawaf ifadah boleh juga dah. Atau lalu sementara ke Muzdalifah seketika, lepas tu pergi ke Mekah, tawaf ifadah boleh juga dah. Tapi yang boleh buat lah pasal dia wajib haji dah. Yang kedua, melontar Jamratul Aqabah 7 kali. Dah. Gitulah lebih kurang dah lepas. Itulah lepas kita ifadah ataupun sebelum ke dah. Boleh lah Jamratul Aqabah ni. Hari pertama tu tidak mesti lepas dah. Yang ketiga, melontar jamrah yang 3 pada hari tasyrik, setiap jamrah 7 kali lontar. Ini kena lepas zuhur dah. Yang keempat, bermalam di Mina 3 malam hari tasyrik. Jadi hari tasyrik tu masa melontar untuk hari 11, 12, 13 tu, hari tasyrik tu mesti berada di Mina lah, bermalam Mina. Kalau tidak ingin kembali ke Mekah pada hari kedua hari tasyrik. Jadi hari 3 malam tu, hari kedua hari tasyrik tu, lepas melontar tu boleh balik dah. Kalau nak dipanggil apa, boleh balik lah dah. Tahalus apa istilah dia dah. Tidaklah wajib bermalam di Mina. Jadi kalau lepas hari kedua tu, malam ketiga tu wajib lah. Dan melontar semua jamrah bagi siapa yang terdapat uzur yang menghalanginya. Jadi orang yang uzur, dia tak melontar belakang. Kalau nak suruh sempurna 3 hari lah. 3 hari tasyrik tu. Tapi pada kedua pun pada dah lah. Bagi orang yang uzur lah. Walau melontar, menghalanginya melontar, umpamanya takut binasa harta yang dihormatinya oleh syarak. Kelima, ialah mengerjakan ihram dan miqat bagi orang melintasi miqat, atau orang yang keluar dari miqat. Jadi miqat makan ni, miqat zaman ni tu, tempat niat tu kena ikutlah waktu dia panggil wajib lah, bukan rukun. Atau orang yang keluar dari miqat sedangkan ia ingin melaksanakan haji atau umrah. Jadi dia boleh niat lepas daripada miqat, tapi kena dam lah. Dia wajib haji bukan rukun haji lah. Niat tu rukun tapi tepat lah di miqat. Tawaf wada' bagi orang yang ingin meninggalkan kota Mekah ke jarak yang diperbolehkan salat qasar, atau ke tempat kediamannya sekalipun dekat. Jadi orang nak klik kapur dia, ataupun nak keluar tu daripada kota Mekah, jaraknya lebih daripada qasar lah, 90 km ke 100 km, ikutlah pendapat macam-macam lah. Jadi dia molek itulah tawaf wada' lah. Tapi kalau dekat pun dia boleh juga tawaf wada' lah. Tawaf wada' wajib bagi setiap orang yang menunaikan haji yang kembali ke tanah airnya sekalipun sudah mengerjakan tawaf wada' sebelum kembali ke Mina. Sebelum kembali ke Mina tawaf wada' pun, kalau nak klik kapur pula, Mina tu kira kawasan Mekah lagi dah. Nak balik kapur sungguh, pergilah tawaf wada' pula dah. Tawaf wada' pula. Wajib membayar dam bagi yang meninggalkan tawaf wada', tetapi terlepas dari dam kalau ia kembali lagi ke Mekah sebelum sampai ke tempat kediamannya. Kalau dia lepas Mina ke apa tu, klik lah tu. Lepas klik lah juga, dia kena bayar dam lah dah. Tapi kalau lepas Mina tu sudah hari tasyrik ke apa tu, pergi pun dah wajib wada', tak kena lah bayar dam lah. Atau sebelum sampai ke jarak yang diperbolehkan mengqasarkan solatnya jarak jauh lah. Jadi
sampai ke tempat kediamannya ataupun lebih daripada 90 kilo kita kata kak, dia kena bayar dam lah. Boleh bagi perempuan yang haid ataupun nifas kembali ke negerinya tanpa melaksanakan tawaf wada'. Dan tidak wajib kembali apabila telah suci dari haid dan nifas, sudah melewati jarak yang boleh mengqasarkan solat. Jadi tidak wajib kembali apabila dia suci dari haid dan nifas. Apabila lebih lah, dia tak wajib kembali lah kalau nak buat tawaf wada' lah. Daripada dia bayar dam lah. Tawaf rukun nak buat tawaf wada' ni, wajib pun dia boleh ganti dengan dam lah, bayar denda dah. Tapi kalau suci dalam jarak yang tidak boleh mengqasarkan, jadi dia ni kadang-kadang dia pergi tawaf wada' rutin ni kerana dia haid dan nifas lah dah, gitulah. Tapi kalau dia gigi tiba-tiba suci dah, tengah-tengah jalan tu suci. Jadi kalau dia jarak tu lebih daripada 90 km ke apa, dia kena moleknya patah balik lah. Wajib, tapi gitulah. Tapi kalau dia ikut rombongan tak boleh kelik kak, tak payah bayar dam gitu lah. Jadi ia boleh tanpa buat tawaf wada' kalau dia haid nifas. Tapi kalau suci tengah jalan tu tak sampai 100 km kita kata, tiba suci tengah jalan dah, moleknya patah balik. Tapi kalau rombongan payah, tak payah lah, kita kena bayar dam lah, bayar dam dah. Tapi kalau dia terus hit siapa ke klik kepak kapur, jadi dia tak perlu dah bayar dam dah. Pasal dia tidak sengaja dah, tak perlu tawaf wada' lah. Tapi kalau suci dalam jarak yang tidak boleh mengqasarkan solat, maksud jarak tak sampai 90 kilo dah, maka wajiblah kembali untuk melaksanakan tawaf wada' bagi watina hid nifahnya. Dan apabila selesai mengerjakan tawaf wada' dan juga selesai mengerjakan solat sunat tawaf dan berdoa di multazam, di sumur Zamzam dan meminum airnya, maka janganlah ia berhenti dalam masjid. Maka kalau berhenti sudah mengerjakan semua yang terangkan di atas, maka bukan kerana adanya suatu hajat, atau ada hajat namun tidak ada hubungannya dengan keberangkatan, umpamanya hanya berkunjung ke tempat kawan saja, atau kerana mengerjakan ibadah lain, atau kerana membayar hutang, maka wajib mengulangi kembali tawaf wada'nya. Jadi tawaf wada' ni biar terakhir dah. Tawaf wada' ni biar terakhir sebelum kita buat kita tawaf wada' ni, jangan kita buat jumpa saya belilah gapo dulu sebelum kita buat terus. Jadi kita nak tolak lolo dah, baru kita tawaf wada', naik bah tu pergi dah, gitulah ni. Tapi kalau berhenti sudah memperbuat yang disebutkan di atas kerana ada satu hajat yang ada hubungannya dengan keberangkatan, seperti membeli tali pengikat bekal lah, membeli makan yang bekal gapo dah, ready tempat bekal, mahmal berbagai bawa dah dan lain-lainnya, atau kerana dirikan salat berjemaah. Tiba nak pergi tawaf wada', ada sembahyang jemaah, sembahyang lah, lalu bersolat dengan orang banyak, maka kerana perbuatan yang disebutkan di atas tidaklah wajib mengulangi kembali tawaf wada'nya. Jadi tawaf wada'nya tak perlu buat semula lah tawaf wada'nya, sebab benda yang buat tu benda yang perlu dah. Jadi terpaksa lah, dia terpaksa buat sembahyang jemaah, terpaksa cari bagi-bagi, akad bagi ke apa benda tu, biasa untuk berakad lah. Namun yang sunat mengerjakan tawaf wada' sesudah mengerjakan semua itu. Moleknya paling terakhir, moleknya kita ready bekal-bekal dulu. Siap bekal ikat molek nak tolak bah bagi-bagi beg ke apa duduk dalam bah dah. Lepas ready beg dalam bah belakang. Contohnya dah kita pun gilah tawaf wada', lepas sudah tu naik bah gilah di waktu molek sekalinya. Dan kalau sudah mengerjakan tawaf wada', disunatkan berjalan ke depan, membelakangi Kaabah. Bukan belajar stay undur ni. Ni stay undur tak betul lah tak. Jadi dia sudah tawaf wada' tu, jalanlah ke depan membelakangi Kaabah. Nak Kaabah tu belakang punggung, jangan duk undur stay gitu dah. Tak betul dah. Dan jangan memalingkan muka sambil melihat Kaabah lagi sambil berjalan-jalan, tak perlu dah. Dan jangan berjalan mundur ke belakang, jangan jalan mundur belakang, tak boleh juga dah. Inilah yang diterangkan dalam kitab Syarah Bafadal oleh Syekh Ibn Hajar. Syarah Bafadal Ibn Hajar Tamimi juga dah. Dan Syekh Ramli menulis dalam kitabnya Nihayah, disunatkan selalu berpaling ke belakang melihat Kaabah. Tapi Syekh Ramli pula dia kata boleh mundur, boleh tengok ke paling punggung dah. Punggung tu ngadap kiblat pun, Kaabah pun boleh tengok ke belakang lagi mengikut Syekh Ramli. Tapi Syekh Ibn Hajar kata tak boleh dah. Sampai tidak terlihat lagi dah baru boleh pandang depan. Seperti orang yang sangat sedih meninggalkan Kaabah, tak apa mengikut Syekh Ramli. Sunat membaca zikir dia kalau keluar dari kota Mekah sesudah mengucapkan takbir 3 kali. Jadi baca zikir
masa keluar dari kota Mekah sudah ucap takbir 3 kali. Takbir 3 kali ni memang sunnah lah kalau kita nak jalan musafir lah. Allah a'lam, setakat tu saja. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.